وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على من أعليت له الرتب وكشفت له الحجب فرقى ما لم يرقى إليه الخليل ووصل ما لم يصل إليه جبريل ونظر ما لم ينظره الكلم ووصفته بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم فصل اللهم عليه تحببا وتكريما يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا سيدي يا محمد يا سيدي يا أحمد يا سيدي يا أبا القاسم جل كمالك أن يعبر عنه لسان وعز جمالك أن يكون مدركا لإنسان وتعاظم جلالك أن يخطر في جنان صلى الله سبحانه وتعالى عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله يا مجل الكمالات الإلهية الأعظم أحييكم بتحية الإسلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Kita menggunakan kitab Bekal Akhirat. Kita baca satu doa muka surat 117 mana yang ada boleh rujuklah kitab kecil ni. Saya baca perlahan, ya, tuan-tuan ikutlah atau tuan-tuan aminkan. Ini doa pemelihara diri. Doa pemelihara diri. Bukan doa yang memelihara diri, Allah yang memelihara diri. Tinggal lagi doa ini sebagai wasilah, sebagai usaha, sebagai asbab yang maka dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara diri kita. Lebih-lebih lagi doa ini dibaca ataupun diucapkan oleh para kekasih-kekasih Allah, para ulama salihin yang terdahulu. Barangkali ada keberkatannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما
Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri ghairi wa min syarri kulli syaitanin wa insin wa jin wa baghin wa hasidin wa sabu'in wa hayyatin wa aqrab wa min syarri kulli dabbah anta akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Selain daripada doa dinamakan doa pemelihara diri, ia juga dipanggil Husunun Nabawiyah ataupun Al-Hafizatun Nabawiyah. Di sisi para ulama, ya, kalau di kebiasaan orang tua-tua kita dulu, mudah cakap ayat pendinding, ya. Jadi ini adalah doa dan ayat dan husun, benteng yang sangat masyhur dibaca dan diamalkan oleh para ulama, para salihin dan orang dan umat Islam. Jadi tuan-tuan bolehlah beransur-ansur menghafaznya, ya. Kerana alhamdulillah dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, ya, saya yang fakir ni pun mengamalkannya. Dan masya-Allah ada kesan dan tidaklah berlaku apa-apa yang setakat saya amalkan, tidak berlaku apa-apa yang mudarat yang besar-besar. Masya-Allah tabarakallah. Jadi saya terima amalan ini daripada guru saya, yang menulis kitab ini, yang bersambung dengan gurunya. Jadi maka dengan ini saya ijazahkan kepada tuan-tuan amalan ini, ya, sekiranya tuan-tuan berhajat kepadanya, maka sebutlah saya terima. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, kita kembali menggunakan kitab Penawar Bagi Hati, susunan Fadilatul Syekh Al-Alimul Allamah Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Mandailing ataupun Al-Mandili. Syekh Abdul Qadir Mandailing. Dia orang Arab, dia tak pandai sebut Mandailing ni, ya. Kita selalu kalau lalu kampung Kerangai tu ataupun Teraci tu, adalah perkampungan orang Mandailing, ya. Kalau belah Jelebu, belah Kulpilah ada. Orang Arab tak pandai sebut Mandailing, panggil Al-Mandili dia, ya. Jadi itu ulama kita, ikutan kita, padanya terdapat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan tulisannya itu dapat kita ambil faedah daripadanya. Kita dah sampai ke muka surat yang terakhir di mana? Masih ingat lagi tuan? Yang rujuk. Kita
Kita dah lama tertangguh ni. Surau pun dah jadi masjid dah. Dulu surau je. Dah jadi masjid, alhamdulillah. Berkat kesabaran tuan-tuan, ya. Memohon akhirnya diiktiraf. 47 ya. Terakhir dulu kita baca Quswat 47 ini kita berhenti pada 16 hari bulan 12. Lama dah ini, ya. Tak apalah, ini semua masya-Allah tabarakallah. Fasal ketiga, pada menyatakan marah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Ketahuilah bahawa marah itu suatu sifat kecelaan yang sangat banyak kebinasaannya. Dah baca ni, mesti teringat balik tadi. Marah dah baca dah. Ya. Ya, masuk fasa keempat dah. Ada ikhwan kita tanda di sini ya. Bab marah kita dah baca. Fasal keempat, yakni dengki. Berkata musannif, dengki itu bercita-cita menghilangkan nikmat daripada orang lain, sama ada nikmat dunia atau nikmat agama. Nikmat yang disebabkan kepada agama pun ada juga. Dengan imam pun dia dengki kan. Ya? Contoh je lah. Contoh. Supaya imam tu tak dapat jadi imam, dia ganti jadi imam. Ini juga adalah ada. Atau bercita-cita supaya diturunkan balak ke atasnya, mengharapkan supaya orang yang mendapat nikmat itu diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian yang berat. Cita-cita seumpama itu haram lagi berdosa besar. Bahkan ia suatu penyakit yang besar daripada segala penyakit. Jadi ini adalah al-hasad dalam bahasa Arabnya. Al-hasad, yakni dengki dan juga iri hati yang melampaui batas. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang jadikan sifat ini sebenarnya. Kalau tidak, mana mungkin ianya wujud dalam diri orang-orang yang jahil. Allah sengaja ciptakan sifat ini ataupun kotoran batin ini untuk supaya mula-mula dijadikan, kemudian didatangkan perintah untuk membersihkan. Wa qad aflaha man zakkaha. Berjayalah orang yang membersihkannya. Bukannya kita reka sendiri, ataupun kita agak-agak kita dengki, hasad. Dia datang dalam diri kita. Setiap orang tak terlepas kecuali mereka yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia datang, dan kalau sekiranya orang itu berilmu, berguru, maka dia telah mengetahui bahawa
Sifat ini mesti dibersihkan. Pada mulanya kita reda sifat tu ada. Kemudian kenapa? Kerana Allah yang berikan. Syaitan tu cuma membisik-bisikkan saja supaya sifat itu bertambah merebak lagi, mewaswaskan kita. Sifat tu ada, tinggal lagi diwaswaskan syaitan, dan itu sebablah dia kekal dalam diri seseorang. Jadi seandainya tidak ada waswas, sifat itu sudah datang dan kita ketemu cara untuk membersihkannya melalui perantaraan guru yang mursyid, dan kita berjaya membersihkan. Dan inilah nikmat bila mana kita berjaya membersihkan sifat dengki, sifat hasad dalam diri, maka datang satu nikmat lain yang lebih besar lagi daripada nikmat yang dimiliki oleh orang yang kita dengki itu. Faham tuan ya? Mudah je nak faham tu. Kita sangkakan orang tu dapat nikmat yang lebih besar daripada kita, tetapi kita lupa membersihkan diri kita daripada sifat dengki itu tadi, mendatangkan nikmat yang lebih besar daripada orang yang kita rasa dengki kepada dia, rasa hasad pada dia. Jadi bila mana orang itu bebas daripada hasad dengki kita, dia dapat nikmat sebagaimana yang Allah berikan, kita juga mendapat nikmat yang Allah berikan. Jadi win-win situation lah, orang kata kan. Inilah apa ni, islah dalam Islam. Ya, dia dapat, kita pun dapat. Kamu dapat, mungkin orang itu dapat secara zahirnya nikmat, tapi kita dapat nikmat yang batin, hasil dari mujahadah, dari pembersihan yang konsisten. Jadi kepada para tajir, khususnya lah golongan peniaga, ya, golongan usahawan, mereka selalu berhadapan dengan ini. Saya tak setuju mengatakan bahawa sifat ini ada dalam diri orang Melayu sebagaimana yang digembar-gemburkan. Jadi ini tidak ada, sifat ini tidak ada sempadan bangsa. Tidak ada sempadan bangsa. Oh, kita kata orang Melayu ada hasad, orang Cina tak ada hasad. Saya tanya sendiri dengan orang Cina, ada juga. Begitu juga dengan orang Hindu, ada juga. Lagi teruk lagi. Ini memang Allah Subhanahu Wa Taala yang ciptakan. Jadi bukannya bangsa yang menentukan soal itu, tidak, ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum. Bila Nabi sebut iyyakum, jaga-jagalah, hati-hatilah, awas kamu. Wal hasad, tentang hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Fa innal hasada, sesungguhnya hasad itu seperti bila ada di dalam diri, ya, ini yang penyakit yang batin, yang tidak nampak secara zahir. Ya'kulul hasanat, seperti dia sentiasa memakan, ya, sentiasa memakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sebelum ini, ya, pahala-pahala yang Allah Ta'ala berikan di atas amalan kebaikan, kebajikan, dimakan ataupun dihapuskan, seolah-olah dia seperti virus,
di dalam batin, memakan segala hasanat. Dan yang lebih teruk lagi, bila berterusan berada di dalam batin seorang, dia merosakkan akidah, merosakkan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu susah nak mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, susah nak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sedikit demi sedikit, akibat hasad ini membawa kepada syirik yang tersembunyi, sangat tersembunyi. Kama ta'kulun narul hatab, seperti api memakan kayu api. Ya. Jadi bila api makan kayu api, maknanya yang tinggal hanyalah abu yang tidak boleh dimanfaatkan apa-apa. Kalau api makan ayam bercik, bolehlah kita kunyah sama-sama. Api bakar kerang ke, lagi sedap, kan? Tapi api yang bakar kayu, hasilnya apa? Abu je. Tak ada boleh mendatangkan banyak manfaat. Sekalipun abu tu ada juga guna dia. Orang tua dulu guna abu tu untuk apa? Ada juga guna dia. Masa kecil-kecil tu, ya, kita mandi orang ni sembilan nak mandi bonda, kan, mandi tali air, kadang-kadang kena lintah, melekat lintah, pap kat sini. Tu zaman saya rasalah. Tuan-tuan mungkin rasalah, ya, kalau duduk di sawah. Saya sempat lagi zaman tu, kena lintah, nak cungkir tak boleh, melekat. Punya takut meraung-raung. Jumpa Wan, tengok ni lintahnya, pergi ambil abu tu, pergi dapur situ, dapur kayu api, ambil abu, sapu je, sapu lama-lama tu golek sendiri lintah tu, bergulung-gulung je, mati. Pembunuh lintah ni abu. Nak cerita tu ada. Selain pada tu ada juga guna tu lagi. Ni keluar pada tajuk sikit lah, cerita dulu punya kisah. Datuk saya ni suka tangkap kancil, ya, kancil dia dah sembelih apa semua tu, dia kata jangan buang kulit, dia kata. Daging dekat bawah kulit ada satu lapisan dekat bawah kulit tu sedap, dia kata. Kalau buang kulit tak berasa lah sedap dia. Jadi macam mana? Kena kikih dia punya bulu dia. Tapi sebelum kikih tu, lumurkan dulu dengan abu. Mana tahu ada benda basah ke apa kan, susah nak kikih. Jadi guna abu ni jadi kering, dia senang kikih. Bila dah kikih tu, tak ada dah bulu dia, potong sekali dengan kulit-kulit tu. Tu ada satu lapisan bawah kulit tu sedap rasa dia. Tuan tua dulu punya kreatif lah tuan ya. Hari ni tak ada dah, ya? Tak jumpa cara macam tu dah. Nak jumpa kancil pun susah. Kancil pun dah tak ada spare part lagi dah. Kan? Semua pakai Exia je. Baik tuan ya. Maksud memakan di sini yakni membinasakan, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kamu memarah-marahi, janganlah kamu dengki-mendengki. Ini poin dia. Ya, ada larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan baginda tidak pernah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala perasaan tersebut. Tetapi baginda mengetahuinya melalui wahyu. Tidak ada dalam diri Nabi SAW penyakit dengki ni, hasad ni. Tetapi baginda tahu, mengetahuinya melalui wahyu.
melalui wahyu, dan mengetahui cara untuk membersihkan. Oleh kerana itulah baginda sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu iklan, jangan tahasad. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh, apakah benda itu terjadi sendiri pada diri orang? Tidak juga. Tetapi sebagai persediaan awal. Bila mana datang perasaan itu, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita telah bersedia terlebih awal untuk membersihkannya. Dan janganlah kamu membelakangi ketika berjumpa. Memula lah maksud dia, dan janganlah kamu putuskan kasih sayang, taqata'u, memutuskan silaturahim, dan jadikanlah dirimu sebagai hamba Allah yang bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Kalau sebut ibadallah, tuan-tuan, ini adalah kedudukan yang tinggi. Sekiranya kita mendapat kedudukan seorang hamba Allah. Hamba Allah ni maqam, kedudukan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun mendapat kedudukan ini, hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita keliru ataupun terhijab dengan title dan kedudukan-kedudukan yang diberikan oleh penguasa-penguasa, raja-raja di dunia. Kerana apa yang kita mahukan ialah menjadi hamba kepada Allah, ibadah Allah. Itu kedudukan yang cukup tinggi. Bahkan mengatasi kedudukan para wali. Mengatasi kedudukan para wali, yakni memperhambakan diri sentiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hamba ni kita fahamlah, ada tuan dia, dan dia tidak pernah menyalahi tuannya. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wa anna Allaha laisa bizallamin lil abid. Wa anna Allaha laisa bizallamin lil abid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu laisa, tidak akan sekali-kali, bizallamin, menzalimi, bahkan dia sentiasa menerangi, bukan zahirnya tapi batinnya, lil abid, bagi hamba-hambanya. Abid yakni orang yang memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan hamba ini yang disembahkan kepada hamba Allah ni sentiasalah bercahaya batinnya, kerana ini telah pun dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anna Allaha laisa bizallamin lil abid. Jadi jika berlaku kegelapan, berlaku maksiat yang batin, disebabkan masih ada cahaya lagi dalam diri, maka kegelapan maksiat itu akan terkeluar dengan sendiri. Jadi ini kekuatan cahaya Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mengetahui qadarnya, tetapi telah terbukti membantu para awliya illahi salihin untuk mendapat kedudukan dan juga menjadi para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dabba ilaikum da'ul umam, dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasadu wal baghdha'u.
Maksudnya menjalar kepada kamu penyakit umat-umat terdahulu. Penyakit apa? Penyakit yang batin ini daripada kamu di kalangan manusia, iaitu dengki dan sangat membenci. Baghdha, membenci dengan melampaui batas. Dengki kita bahaskan tadi. Membenci di sini ialah membenci zahir seseorang, membenci zahir dan perbuatannya, zatnya dan perbuatan. Orang itu kalau mereka melakukan maksiat, ya, zahirnya, pakaiannya, badannya, itu ada hak Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita kasihi juga. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, matanya, tangannya, kakinya, pakaiannya, rumahnya, anak isterinya, ya, semuanya hak Allah Subhanahu wa taala situ. Tetapi Islam mengajar kita supaya kita tidak membenci yang zahir yang ada pada orang tersebut, tetapi hendaklah kita membenci sikapnya tu. Sikapnya yang melakukan maksiat tersebut. Maksiat itu yang kita benci. Kita benci maksiat itu ada pada dia. Kita bukan benci dia. Kita benci maksiat itu berlarutan ada pada dia. Jadi kita pun rasa tak senang hati dan kita berusaha untuk dakwah, bagi nasihat, ya, buat aduan, buat laporan. Ini semua dakwah. Jadi kerana apa? Kerana mereka saudara. Kita mahu kembali bersaudara sebagai hamba Allah. Jadi di ikhwatan ini, maksiat yang terlalu lama ada pada diri dia itu, akhirnya dia bukan lagi bersaudara dengan kita. Dia sudah bersaudara dengan syaitan, sudah bersaudara dengan iblis. Jadi kasihan, ya, kasihanilah ahli maksiat ini tuan. Di selain pada kita ambil tindakan, kata pendekatan kita mengasihani. Dabba ilaikum. Jadi Nabi kata dabba ini dikehendaki dengan ini ialah menjalar, melarat dan berjangkit penyakit umat-umat yang terdahulu. Ilaikum maknanya bila Nabi sebut ilaikum, bukan orang Arab saja. Bila sebut Nabi umat-umat yang terdahulu, maknanya Bani Israel, macam-macam bani lagi yang terdahulu. Dan tak dikhususkan pada Melayu. Jadi buanglah persepsi kita tuan-tuan, mengatakan orang Melayu ni ada hasad. Ya, ahli tasawuf, orang ulama tasawuf menolak perkara ini, kerana hasad ni bukan urusan bangsa. Ini adalah suatu yang diciptakan oleh Allah untuk kita sama-sama bersihkan. Tak kira siapa bangsa. Itu hanyalah, barangkali itu hanyalah hasutan iblis yang ingin melaga-lagakan. Kita kena lihat di sudut itu pula. Yang suka melaga-lagakan bukannya orang saleh, bukannya Allah, bukannya malaikat. Ini hasutan. Jadi persepsi itu tidak boleh diterima pakai. Tidak ada asas. Jadi berjangkit, menjalar. Sebab itu di sisi ulama tasawuf, kalau penyakit ini yang telah ratusan tahun, 1000, ditinggalkan oleh umat yang terdahulu sebelum kedatangan Nabi SAW, boleh menjalar dan terjadi juga. Kalau tak jadi, kenapa ulama tulis bab ni? Ya, kenapa Allah Ta'ala turunkan wahyu? Surah Al-Falaq menceritakan bab ni. Kenapa ada orang dengki, hasad pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi jangkitan ini bukannya
berlaku secara langsung, tetapi pada zaman dia berjangkit ke zaman. Bila ulama tasawuf mengambil iktibar bahawa kalau penyakit hati boleh berjangkit daripada satu umat ke satu umat, hakikatnya pemberian Allah juga, tapi Nabi kata berlaku. Kalau penyakit, maka tak mustahil kesehatan juga boleh berjangkit. Kesehatan batin, cahaya hati yang bercahaya, akhlak yang murni di dalam batin juga boleh berpindah kepada yang sehat juga. Yang sehat mempunyai kesehatan batinnya berpindah kepada mereka yang ada penyakit batin, lalu berjangkit kesehatan itu. Jadi segi akal diterima. Kalau penyakit boleh berjangkit, sehat takkan tak boleh berjangkit. Oleh kerana itulah para ulama mencari, mensyurkan kita mencari orang-orang sehat ni, orang yang sehat batin di kalangan para ulama, para salihin, para mursyid, para da'i, yang mana mereka mempunyai, dan kita berdamping dengan mereka, kita berhimpun dengan mereka, kita mendoakan mereka supaya kita juga dijangkiti, dan akhlak mereka akan dapat, kita dapat menggantikan akhlak yang tabi'i yang ada pada diri kita ini kepada akhlak dia yang jangkitan akhlak. Itu istilah-istilah tidak ada dalam, tinggal lagi berlaku. Jadi sebagai galakan untuk kita berguru, berhimpun, mendatangi majlis-majlis para salih. Lebih-lebih lagi ada di kalangan ulama yang berketurunan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke tanah air kita. Kita cuba bersama-sama dengan mereka dalam satu majlis, walaupun tidak berbual, walaupun tidak sempat bagi salam, walaupun tidak sempat berkenalan, tapi keinginan kita untuk hadir mendatangi majlis mereka, Masya Allah, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala akan anugerahkan sesuatu. Jadi ini sebahagian daripada obat ataupun penawar untuk penyakit batin seumpama hasad ni, dan juga penyakit-penyakit yang lain. Dan Syekhul Mandili telah mengkaji dan didapati ada sabab terjadi. Sabab terjadi. Yang jadikan Allah, tapi ada sabab kenapa terjadi. Ada kalanya kerana takbur, kerana sabab takbur, yakni membesarkan diri. Dia lupa kebesaran Allah. Itu saja punca dia, lupa dia kebesaran Allah, tidak melakukan perintah-perintah Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, maka penyakit ini dengan mudah akan menguasai diri. Akhirnya membesarkan diri, lupa dia kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya kerana berseteru, bermusuhan. Bermusuhan ini saya sebutkan tadi, ya, adalah bisikan, waswas syaitan. Yang maksud berseteru di sini sesama saudara, bersama Islam. Kalau dengan musuh Islam itu ada pengertian yang lain. Dan kita jelas, dan kita dah tahulah dalam surah Yasin dah sebut siapakah musuh kita yang paling utama, yang paling jelas, yakni
Syaitan. Dan para salihin juga ada yang mengatakan bahawa yang musuh yang utama itu bukanlah syaitan, tetapi diri kamu yang tidak bersih, itulah musuh kamu. Batin kamu yang kotor, itulah musuh kamu. Syaitan cuma was-waskan saja. Jadi kenali diri kamu dan buang diri kamu yang itu. Dan ada kalanya kerana kekejian nafsu, kerana ia kikir dengan nikmat Allah Ta'ala atas hambanya tanpa tujuan yang baik. Ada kalanya kerana kekejian nafsu. Nafsu yang makna nafsu yang masih lagi tidak mentauhidkan, yang tidak tunduk dengan keinginan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nafsu ini hanya tahu keinginan Allah, kehendak Allah saja. Sebab tahu dia hidup. Nafsu ini hidup. Bila ditanya, kenapa kau hidup wahai nafsu? Allah nakkan aku hidup, maka aku hidup. Begitu juga dengan iblis. Kenapa kau tak mau sujud kepada Adam alaihissalam? Kerana semuanya bukankah semuanya kehendak Allah? Kalah kita berhujah dengan iblis, tuan. Ya? Bukankah kehendak Allah yang menyebabkan aku tidak sujud? Aku siapa kalau nak banding dengan Allah? Kalau Allah nak aku sujud, memang aku sujud saja. Tapi dah kehendak Allah aku tak sujud. Handal jawapan dia, tuan-tuan. Kalau orang tak mengaji akidah, tak tahu tauhid, iblis yang betul. La ilaha illallah wal iyadzubillah. Inilah akidah yang dipahami oleh golongan Jabariyah dan Qadariyah. Jadi kita ahli sunnati wal jamaah, kita melihat bahawa kehendak Allah Ta'ala itu bersama dengan kehendak itu ada perintah, ada amar, ada perintah sekali dengan kehendak Allah. Iblis tak tahu. Ya. Tauhid dia kepada Allah, ya, tidak sempurna. Walaupun dia sudah ibadah sekian lama, meningkat kedudukan makamnya, mengatasi malaikat semuanya, tetapi akidah dia masih lagi tidak mengenal Allah. Dia tahu Allah Ta'ala itu ada iradah saja, ada kehendak saja. Dia tak tahu yang Allah Ta'ala itu ada perintah. Selama ini dia beribadah dengan kehendak Allah. Tidak langsung ada perintah-perintah Allah bagi dia. Dia tak terasa. Itu juga perintah Allah. Sampai peringkat Allah Ta'ala dengan rencananya, dengan hikmahnya, maka terjadilah isu sujud dijadikan Adam, dan di sana terujinya akidah sebenarnya iblis. Habis semua amalan-amalannya yang diamalkan selama ini binasa disebabkan akidah yang terpesong. Dia gagal untuk mengenali Allah dengan betul. Dia tak tahu sifat-sifat Allah Ta'ala dan tak tahu perintah larangan Allah. Bila diperintahkan,
sujud, maka dia tak biasa. Lalu dia mengeluarkan kenyataan, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Baik. Ini adalah betapa kejinya nafsu. Kerana ia kikir dengan nikmat Allah atas hamba-Nya tanpa tujuan yang baik. Nikmat Allah kepada orang lain, ya, dia tak puas hati. Ini adalah penyakit-penyakit yang membinasakan jika tidak dibersihkan. Kemudian dibahaskan lagi oleh Syekh Al-Mandili ini, dan tiada haram cemburu, yakni iri hati, ghibtah, iaitu engkau mencita-citakan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa hilang nikmat itu daripadanya. Dan diharuskan engkau menyukai hilang nikmat daripada mereka yang memperalatkan nikmat itu dengan mengerjakan maksiat. Dia dapat buka apa? Kedai tikam. Dululah kita kedai tikam. Habis semua satu budak-budak kampung semua tikam kedai dia. Tikam apa? Tikam numbuk. Jadi diharuskan kita untuk kita iri hati dan sifat, supaya hilang sumber pendapatan dia yang macam tu, dan kita lakukan dengan hikmah, bukan main langgar je. Lakukan dengan hikmah. Karena hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang melarang. Kemudian kalau tanpa hilang nikmat itu, maka tiada jatuh pada hukum yang haram, yakni dosa besar tadi. Ya. Contohnya kita merasa iri hati kepada ahli pada ulama kerana ketinggian ilmu dia. Ya. Ilmu ni mana boleh curi duit. Ya. Tak boleh nak kita pindahkan ilmu dan yang ada dalam dada orang alim tu, pindahkan. Cubalah macam mana pun tak boleh. Kalau duit dalam bank tu boleh lagi pindahkan. Banyak terjadi. Cek teruk dah kosongnya. Tak tahu siapa yang pindahkan. Jadi kalau ada ilmu kan, maka dia sifatnya itu kekal. Kerana milik Allah dan sifat Allah yang kekal. Jadi kalau kita berjaya mendapatkannya, maka sifatnya kekal, tidak berpindah. Jadi bolehlah kita iri hati dengan harapan supaya dia dapat ilmu, aku pun dapat ilmu, dan aku pun pergilah berguru dan mengkaji dan menulis dan merujuk dan sebagainya, dengan harapan suatu hari nanti Allah Ta'ala berikan nikmat ilmu kepada aku sebagaimana diberikan nikmat kepada dia, ataupun melebihi ilmu dia. Tak apa, itu tidak jatuh sampai haram. Kemudian kerana engkau sebenarnya bukan suka hilang nikmat, tapi engkau suka hilang maksiat. Tandanya ialah bila ia meninggalkan maksiat, nescaya engkau tidak suka hilang nikmat daripadanya. Ya. Yang pentingnya hilangnya maksiat. Kerana apa? Tidaklah hilang maksiat itu melainkan diganti dengan taat. Ya. Digantikan dengan taat. Ya. Jadi maksiat ni perlu sebenarnya. Ni marah orang ni. Nak cakap
maksiat ini perkara-perkara yang mendatangkan derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala juga yang merencanakan terjadinya maksiat itu. Terjadi dia di hadapan kita. Sengaja Allah Ta'ala jadikan di hadapan kita. Tinggal lagi diri kita, apakah kita dibentengi, apakah kita melangkah ke situ, ataupun kita suka dengannya, ataupun kita membencinya. Jadi kalau kita menjauhinya, maka kita masih lagi dalam golongan taat. Jadi merasa nikmat taat itu kerana kita mengenal maksiat-maksiat. Kerana orang yang tidak mengenali maksiat, mereka hanya mengenali taat sahaja. Barangkali mereka merasakan diri mereka sentiasa taat saja. Hilang pula rasa takut dia dengan Allah. Hilang khauf. Hilang pula khauf. Jadi kita nak khauf itu, iaitu rasa takut dengan Allah SWT tu sentiasa ada, sentiasa dibekalkan dalam diri kita. Jadi kalau tiada maksiat, hanya semuanya taat, maka tidak ada nikmatnya taat itu. Tak terasa nikmatnya dan tidak mendatangkan rasa takut dengan Allah. Oh, aku sudah taat sajalah, sudah tak ada takut-takut lagi. Jadi ini adalah pernah disebut di dalam perbahasan hikam Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah. Dan hikam yang pertama itu, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanir raja' inda wujudi zalal. Kalau orang itu hanya bersandar pada amal semata-mata, tidak bersandar kepada taufik inayah Allah Ta'ala, taufik Allah Ta'ala ni ahli sunnah wal jamaah, senang cerita, direct aja. Kalau Syiah Wahabi itu kan taufik Allah Ta'ala, dah kaji dah, lama dah ya. Kalau taufik itu ahli sunnah wal jamaah. Alamatul i'timadi 'alal amal, orang Wahabi buat amal, orang Syiah buat amal, orang Qadiani pun beramal. Lagi hebat amal daripada kita. Ya, tak ada tangguh-tangguh dah. On time semua. Beramal. Tapi dia hanya bergantung pada amal, tidak bergantung pada taufik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Taala kurniakan taufik kepada ahli sunnah wal jamaah. Jadi orang ni suatu hari mereka akan kecewa dengan amalan mereka. Nuqsanir raja' inda wujudi zalal. Sebagai ulama menambah lagi, nuqsanil khauf inda wujudi ta'ah. Hilang rasa khauf, rasa takut dengan Allah bila dia merasakan dirinya dia telah melakukan ketaatan. Jadi walaupun kita imam AJK, kita jangan rasa kita taat 100%. Kalau kita anggap kita dah taat, mentang-mentang hari-hari dapat datang surau, kita rasa nisbah diri kita dah taat semuanya, hilang rasa takut kita dengan Allah Ta'ala. Inilah yang paling ditakuti oleh para awliya illah salihin. Sedangkan al-khauf dan raja, berharap dengan taufik Allah dan takut dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ni dua benda ni adalah merupakan kedua sayap untuk sampai ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu sebagaimana yang disampaikan oleh guru saya dan disebutkan dalam kitab-kitab tasawuf. Kemudian ubat menghilangkan dengki panjang, ubat ini ya, ubat dia sikit sebanyak saya dah sebutkan tadi, dan ada berbagai-bagai kaedah yang dilakukan oleh
para da'i ilallah, para mujahid fisabilillah, ya, untuk menghilangkan. Antaranya ialah dengan yang pertama sekali berilmu, menuntut ilmu. Kemudian setelah berilmu disusuli pula dengan amalan. Dia tahu ilmu tentang hasad ini, kemudian disusuli dengan amalan untuk membersihkannya. Itu je dua ubat dia. Melalui ilmu dia mengetahui bahawa sudah tentulah ini hasad ni ada mudarat. Dia tahu ini benda yang keji, pasti ada mudaratnya. Hanya orang ada ilmu. Dan orang yang berilmu pula, mereka akan menyadari bahawa dengki ini bukan menguntungkan kita, tapi menguntungkan orang yang ketiga, musuh kita. Menguntungkan musuh. Tak menguntungkan orang yang kita dengki, tak menguntungkan diri kita, tapi yang menguntungkan orang yang ketiga, musuh. Sama ada musuh kita itu syaitan, jin, manusia. Nah, itu orang berilmu tentang dengki. Kemudian diikuti dengan amalan, ramuan untuk menghilangkannya dan melepaskan diri daripada sifat ini. Yang pertama sekali ialah dengan mengetahui bahawa sebelum kita beramal tu mengetahui akan lawannya. Kita tak tahu pula apa lawan dengki ni, lawan dia, hasad ni lawan dia apa. Jadi kita menggunakan lawannya itu untuk menyerang ataupun menolak dia keluar. Tidak lain tidak bukan, hanya yang boleh membuang sifat ini Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang jadikan, dan dialah yang membuangnya, bukan kita. La haula wala quwata illa billah. Kita tak ada daya untuk membuangnya. Ini benda batin. Jadi hanya Allah yang boleh membuangnya, membersihkan. Jadi untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka guru kita akan tunjuklah cara baca. Gunakan lidah. Dengan lidah baca bacaan tertentu, doa-doa tertentu dibaca. Tak berkesan guna lidah, guna perut pula. Cuba try puasa 3 hari, puasa sunat 3 hari. Tak selesai cara perut, ya, guna ada anggota-anggota tubuh yang lain yang kita guna, yang akan ditunjuk satu persatu oleh guru mursyid untuk. Jadi ini adalah amalan untuk kita melepaskan diri daripada. Kemudian kita tutup dengan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun lam taslam minha hadhihi al-ummah, al-hasadu wadh-dhannu wat-tiyarah. Ala unabbi'ukum bil makhraji minha, idza dhananta fala tuhaqqiq, wa idza hasadta fala tabghi, wa idza tatayyarta famdi." 3 perkara yang umat ini tiada sejahtera daripadanya. Pertama, dengki. Kedua, jahat sangka. Dan ketiga, mendapat petanda buruk. Adakah aku tidak khabarkan kepada kamu dengan tempat keluar daripadanya? Para sahabat berkata, khabarkanlah wahai Rasulullah.
Lalu ia bersabda, apabila engkau menyangka dengan sangkaan yang jahat, maka janganlah engkau tahqiqkan, yakni engkau jangan lakukan menurut sangkaan itu. Bahkan engkau hendaklah berhenti daripada memutuskan dengan sangkaan engkau itu dan daripada mengerjakan yang dituntut. Kalau benda yang tak pasti benarnya, tak perlulah kita beria-ia melakukannya. Dia hanyalah sangkaan semata-mata. Dan apabila engkau dengki, maka janganlah engkau melampaui, yakni jika engkau mendapati di dalam hati engkau sesuatu daripada dengki, maka janganlah engkau kerjakan dengannya. Jangan layan perasaan tersebut. Maksudnya begitu. Dan apabila engkau mendapat petanda buruk, maka teruskan sahaja kepada tujuanmu dan jangan engkau kembali seperti yang diperbuatkan oleh orang jahiliah. Tadi macam sial. Ya? Ni kalau pergi tempat ni sial dia tu. Jadi ini adalah amalan jahiliah. Atau buat benda ni jadi sial. Jumpa dia jadi sial, pergi sana jadi sial. Jadi ini adalah Nabi kata Rasulullah SAW panggil at-tiyarah, yakni perkara-perkara yang jangan kita mudah cakap orang ambil pot sangatlah. Ambil pot sangatlah. Jangan layan. Hakikatnya Allah yang jadikan perasaan itu datang. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan benda-benda buruk yang lain. Seperti najis. Kita belajar bab taharah, bagaimana kita membersihkan najis, menghilangkannya, menyucikannya. Najis siapa jadikan? Allah jadikan. Dan didatangkan kaedah menghilangkannya. Demikianlah penyakit-penyakit hati tadi. Jadi inilah sebahagian daripada perjuangan para rasul bagi membersihkan, wayuzakihim, membersihkan diri mereka, dan akhirnya mereka dapat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tauhid. Dan inilah puncak kebahagiaan, kesejahteraan yang dikecapi oleh mereka yang berjaya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dalam golongan an-najin, golongan orang-orang yang berjaya, membersihkan zahir dan batin kita daripada sifat-sifat terkeji sebagaimana yang dibahaskan dalam kitab Penawar Bagi Hati bagi Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Ini mudah-mudahan insya-Allah. Jadi maka dengan itu kita tangguh dulu pengajian kita pada malam ini. Insya-Allah pada fasal yang akan datang kita akan bicarakan pula tentang kikir dan kasih kepada harta. Wallahu a'lam. Kalau tak ada soalan, kita tangguhlah majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'a wa zalamtu nafsi wa taraftu bi dhanbi waghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.